Hari ini, kita hidup dalam dunia digital yang sentiasa terhubung. Kata-kata kita bukan lagi sekedar suara, tetapi mesej, komen, dan perkongsian yang meninggalkan jejak. Namun, di balik kemudahan ini, wujud bahaya yang nyata, polis cyber. Ia bukan gurauan yang dipermainkan dan mesej yang dijatuhkan. Malah, semua itu boleh tersebar dalam sekelip mata dan meninggalkan luka yang dibawa ke dunia nyata. Ingatlah, di balik skrin ada manusia sebenar dengan hati dan perasaan. Komunikasi digital sepenuhnya menyatukan, bukan menghancurkan. Maka, sebelum menekan hantar, tanyalah diri sendiri, adakah kata ini membina atau menyakiti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha barisan penil hakim yang saya hormati dan serta hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam forum hari ini yang bertemakan bijak berkomunikasi di era digital. Tajuk ini sangat relevan kepada dunia realiti yang kita hadapi sekarang ini. Hadirin sekalian, kita sedang berada dalam zaman di mana komunikasi berlaku begitu pantas tanpa batasan jarak dan masa. Hanya satu klik, mesej kita boleh tersebar ke seluruh dunia. Tapi, kepantasan ini menuntut kita untuk terus lebih berhati-hati kerana isu seperti maklumat palsu, polis cyber dan ketagihan penggunaan digital menjadi cabaran kepada masyarakat pada hari ini. Oleh itu, kemahiran untuk berkomunikasi dengan bijak iaitu menggunakan teknologi dengan berhemah, beretika dan bertanggungjawab untuk melahirkan masyarakat yang matang dan seimbang dalam dunia komunikasi ini. Oleh itu, bagi mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, alangkah baiknya jika kita saling mengenal kerana tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya mulakan dengan panel pertama, Saudari. Bolehkah Saudari memperkenalkan nama? Sudah tentu Saudari Moderator. Nama saya Priscilla Aura Ricky Francis. Saya merupakan ahli psikologi daripada Universiti Malaya dan saya berasal dari Sabah dan berumur 25 tahun. Terima kasih Saudari Priscilla atas perkenalan diri sebentar tadi. Saya teruskan beralih kepada panel kedua. Saudara, bolehkah saudara memperkenalkan diri? Terima kasih Moderator. Nama diberi ialah Muhammad Faiz bin Muhammad Bahrin. Saya berasal daripada negeri Melaka dan berumur 32 tahun. Saya juga memegang jawatan sebagai peguam di Mahkamah Magistrat Melaka. Terima kasih Saudara Faiz atas perkenalan diri sebentar tadi. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nurul Adriana binti Samsudin. Saya merupakan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau dan saya merupakan moderator anda pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita buka tirai forum kita dengan menunjukkan soalan yang pertama kepada panel pertama, iaitu Saudari Priscilla. Saudari,
saya ingin bertanyakan soalan. Apakah dimaksudkan dengan konsep kesantunan bahasa dalam perspektif akademik atau pendidik? Terima kasih saudari moderator. Santunan berbahasa dari segi akademik ialah penggunaan bahasa yang beretika, sopan dan sesuai dengan mana-mana norma komunikasi. Khususnya bagi kita rakyat Malaysia yang hidup berbilang kaum. Kesantunan bahasa ini memainkan peranan yang penting bagi menumbuhkan perpaduan kita dan mengelakkan konflik daripada berlaku. Terima kasih. Terima kasih Saudari Priscilla atas penjelasan tentang konsep kesantunan bahasa sebentar tadi. Baiklah saudari, setelah saudari menyatakan tentang konsep tata bahasa, saya ingin mengetahui bagaimana prinsip-prinsip kesantunan bahasa ini boleh diaplikasikan dalam komunikasi digital. Terima kasih saudari moderator. Sebelum saya menjawab soalan saudari, terlebih dahulu saya ingin mengupaskan prinsip-prinsip kesantunan berbahasa. Terdapat 4 prinsip kesantunan berbahasa, iaitu yang pertama, kesantunan berbahasa maksim kebijaksanaan, di mana prinsip ini kita mengurangkan paksaan dan menggalakkan semangat atau sokongan kepada beberapa individu. Sebagai contohnya, sebagai seorang guru, kita tidak boleh terus memaksa anak murid kita untuk menghantar tugasan dengan bercakap seperti hantar tugasan itu sekarang. Sebaliknya kita boleh menggunakan bahasa yang sopan dan selesa seperti, jika kamu tidak keberatan, bolehkah kamu menghantar tugasan itu sekarang? Itu adalah prinsip yang pertama. Seterusnya kita masuk kepada prinsip kedua, iaitu maksim pujian, di mana prinsip ini menggalakkan kita untuk mengurangkan kritikan dan melebihkan pujian terhadap individu. Sebagai contohnya, apabila kita berada dalam bilik perdebatan bersama dengan rakan-rakan sekelas kita sewaktu mengadakan perbincangan dan puja mereka mungkin tidak menepati apa yang kehendak soalan inginkan, dan kita boleh mengatakan seperti, puja kamu menarik, tetapi perlu disokong dengan beberapa contoh lagi. Dengan mengatakan ini, mereka tidak akan tersinggung dan kita dapat menjaga perasaan mereka. Seterusnya kita ada prinsip ketiga, iaitu maksim kedermawanan, di mana prinsip ini menggalakkan kita untuk mengurangkan keuntungan terhadap diri kita sendiri tetapi meningkatkan sumbangan kepada orang lain. Contohnya, apabila kita berada dalam kerja kumpulan bersama dengan rakan-rakan kita, mungkin rakan-rakan kita tidak berapa mahir lagi terhadap bab tersebut. Dan apabila kita seorang yang mahir, kita boleh memberikan bimbingan kepada mereka dengan berkata seperti, biar saya bantu kamu bahagian ini jika kamu tidak keberatan. Akhir sekali kita masuk kepada prinsip yang terakhir, di mana prinsip yang terakhir ini berkaitan dengan maksim kerendahan diri, di mana kita mengurangkan pujian terhadap diri sendiri dan tingkatkan pembetulan diri ataupun perendahan diri. Sebagaimana contoh yang kita boleh ajukan untuk prinsip ini ialah macam yang saya cakap tadi, di mana kerja kumpulan dan kita merupakan seorang yang mahir, maafkan saya, dan kita boleh memberikan bimbingan kepada rakan sekumpulan kita bagi dengan bercakap seperti, saya akan cuba buat yang terbaik walaupun masih banyak yang perlu saya pelajari. Berbalik kepada soalan saudari moderator sebentar tadi, mana bagaimana kita mengaplikasikan prinsip kesantunan berbahasa ini dalam komunikasi digital seharian kita. Yang pertama, kita boleh menggunakan bahasa yang sopan, yang hormat terhadap semua orang. Sebagaimana contoh yang kita boleh petik untuk situasi ini ialah apabila kita berada di dalam bilik perdebatan bersama rakan-rakan kita, kita seharusnya menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan bahasa yang kasar seperti mengeluarkan kata-kata kesat atau kata-kata kotor. Hal ini akan menyebabkan mereka tersinggung. Dan seterusnya kita ada cara yang kedua, iaitu di mana kita mengelakkan menggunakan huruf besar dalam mesej yang kita ingin sampaikan. Okey, hal ini akan menyebabkan mereka berpendapat bahawa kita marah terhadap mereka apabila kita menggunakan penggunaan huruf besar dalam mesej kita. Dan akhir sekali kita ada cara
iaitu berfikir sebelum menaik. Kita haruslah berfikir sebelum menaik apa yang kita ingin sampaikan supaya penerima dapat menerima dengan baik mesej yang ingin kita sampaikan. Terima kasih atas pandangan yang sangat bernas. Jelas sekali bahawa komunikasi digital bukan sahaja soal teknologi tetapi juga tentang nilai dan tanggungjawab. Seterusnya, saya ingin beralih kepada pilihan kedua iaitu Saudara Faiz. Saudara Faiz, kita tahu bahawa setiap langkah di dunia digital meninggalkan jejak digital. Ramai dalam kalangan masyarakat kita kurang mengetahui implikasinya, apatah lagi dari segi undang-undang. Oleh itu, Saudara Faiz, saya ingin bertanya kepada anda, apakah yang dimaksudkan dengan jejak digital dan risiko yang akan dialami oleh masyarakat yang menyalahgunakan media sosial dari segi undang-undang. Terima kasih atas soalan yang ditujukan kepada saya, Moderator Adriana. Sebagai seorang peguam, saya akan mengutarakan perspektif saya sebagai seorang peguam. Baiklah, mengikut perspektif undang-undang dan keselamatan, kita semua perlu sedar bahawa setiap tindakan kita di media sosial meninggalkan jejak digital. Apakah itu jejak digital? Jejak digital ini merujuk kepada segala rekod atau kesan aktiviti kita yang dimulai oleh diri kita sendiri, seperti gambar, mesej, komen maupun maklumat peribadi. Walaupun kita sudah padam, kita sudah hilangkan maklumat peribadi ataupun komen, mesej, gambar yang kita sudah muat naik di media sosial, ia berkemungkinan besar masih meninggalkan kesan tersimpan dalam sistem dan boleh diakses oleh pihak lain. Dan apa yang kita paling takutkan ialah ia dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ini menjawab soalan kedua daripada Moderator Adriana. Dari sudut undang-undang, penyalahgunaan media sosial ianya boleh membawa kepada implikasi yang serius. Misalnya di Malaysia ada banyak akta yang digunakan untuk menghukum jenayah media sosial ini. Namun saya akan mengutarakan 3 yang utama sahaja. Yang pertama iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Melalui Seksyen 233 dalam akta ini, individu boleh didakwa jika menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat palsu, membuat, menghina atau menjatuhkan maruah orang lain. Kesalahan ini boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak lebih daripada setahun. Seterusnya, Akta Jenayah Komputer 1997. Undang-undang ini melibatkan kesalahan seperti penggodaman, mencurigai laluan atau mengakses data tanpa kebenaran. Jika disampaikan kesalahan, individu boleh dikenakan denda dan hukuman penjara sehingga 10 tahun. Namun bergantung pada tahap kesalahan individu tersebut. Contohnya jika dia menggodam ataupun mengakses data negara, maka tahap kesalahan itu lebih tinggi, maka hukumannya juga akan lebih tinggi. Mungkin dia akan dikenakan penjara dengan tempoh penjara dengan lebih lama. Dan akhir sekali ialah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Akta ini mengawal bagaimana data peribadi seperti nombor IC, alamat rumah, nombor telefon atau kewangan yang disimpan dan digunakan oleh pihak ketiga. Jika maklumat ini disalahgunakan, contohnya dijual kepada scammer atau digunakan untuk membuat pinjaman atas nama yang tidak sah, pihak yang bertanggungjawab boleh diambil tindakan undang-undang. Dan implikasinya sama juga dengan Akta Jenayah Komputer 1997, di mana ianya boleh dikenakan denda penjara juga mengikut kepada tahap kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah itu sendiri. Terima kasih Saudara Faiz atas penjelasan tentang konsep jejak digital
dan implikasi undang-undang berkaitan penyalahgunaan media sosial. Tapi, Saudara Faiz, saya juga tertarik ingin mengetahui bagaimanakah cara-cara untuk menjaga keselamatan peribadi. Baiklah, moderator Adriana. Bagi aspek keselamatan digital juga sangat penting untuk melindungi maklumat peribadi. Kita perlu melindungi maklumat peribadi supaya tidak jatuh ke tangan pihak yang salah. Antara langkah keselamatan yang boleh diamalkan ialah: pertama, mengaktifkan pengesahan dua faktor. Contohnya, walaupun keterlaluan media sosial kita diketahui oleh orang lain, mereka tetap tidak boleh log masuk tanpa kod pengesahan tambahan yang dihantar ke telefon bimbit kita sendiri. Seterusnya, menggunakan kata laluan yang berbeza. Ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi kata laluan kita. Seperti, elakkan daripada menggunakan kata laluan yang mudah diteka seperti tarikh lahir atau nombor telefon. Sebaliknya, gabungkan huruf besar, huruf kecil, nombor atau juga simbol. Ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi kata laluan kita. Seterusnya, berhati-hati menggunakan Wi-Fi awam. Elakkan log masuk akaun penting seperti bank atau email melalui Wi-Fi percuma kerana data mudah ditintas oleh pihak tidak bertanggungjawab. Dan akhir sekali, waspada dengan email atau mesej yang mencurigakan. Kita memanggil konsep ini ialah phishing, ya, di mana contohnya mesej yang meminta kita untuk mengisi maklumat perbankan atau menghantar kata laluan. Jangan sesekali klik pautan yang meragukan. Seperti kita berdapat pada hari ini, banyak warga emas yang klik pautan yang dihantar oleh akaun yang tidak kenal pun, yang meragukan. Maka dengan itu, apabila kita nampak akaun yang meragukan, maka kita terus sekat, bertujuan untuk melindungi daripada klik pautan-pautan yang tidak sepatutnya dan meragukan. Itu saja daripada saya. Terima kasih Saudara Faiz. Penerangan itu sangat membuka mata kita bahawa kebijaksanaan berkomunikasi di era digital bukan sekadar soal etika, tetapi juga soal perundangan dan keselamatan data pribadi. Baik, kita beralih kepada panel pertama semula. Saudara Priscilla, komunikasi digital bukan sekadar tentang mesej yang dihantar, tetapi juga ia meninggalkan kesan kepada emosi dan hubungan sosial seseorang. Jadi saudari, saya ingin bertanya, apakah pandangan saudari tentang kesan psikologi komunikasi digital terhadap individu, contohnya dari keyakinan diri? Terima kasih saudari moderator. Ya, saya setuju dengan tindakan saudari bahawa kesantunan bahasa ini bukan sekadar soal adab, tetapi juga menjadi peranan sebagai penjaga kesihatan yang terkena. Okey, yang pertama, kesan positif yang kita boleh lihat daripada keyakinan diri seseorang adalah mereka dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. Lebih-lebih lagi kepada individu yang bersifat suka menyendiri ataupun boleh dikenali sebagai introvert, kerana mereka lebih selesa berkomunikasi secara alam maya, iaitu mereka dapat bebas mengutarakan idea ataupun hujah mereka apabila berada dalam alam maya. Seterusnya kita lihat daripada segi kesan negatif, iaitu komunikasi mereka terhad kepada komunikasi secara alam maya sahaja. Mereka dalam dunia realiti kehidupan, mereka akan merasa canggung apabila berkomunikasi secara bersemuka kerana mereka sudah terbiasa dengan berkomunikasi secara alam maya. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Saudara Priscilla atas penerangan itu sebentar tadi. Itu suatu pencerahan yang sangat bermakna kerana nampaknya memang komunikasi digital ini memberi impak mendalam kepada seseorang. Lagi-lagi kesihatan mental diri jika tidak terkawal. Baiklah, saya akan beralih kepada Saudara Faiz. Saudara Faiz, tadi kita berbicara tentang kesannya.
Sekarang Saudara Faiz, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara penyelesaiannya? Oleh itu, saya ingin tahu pendapat saudara. Bolehkah saudara memberikan tip-tip praktikal yang boleh diamalkan oleh masyarakat, khususnya anak muda, agar komunikasi dalam talian kekal sihat dan positif? Baiklah, Masyarakat Adriana, bagi menjawab soalan tadi, saya akan terangkan berdasarkan perspektif sosial dan psikologi. Penggunaan media sosial boleh memberi kesan positif jika digunakan dengan betul. Namun, ia juga boleh membawa toksik jika disalahgunakan. Untuk itu, ada beberapa tips praktikal yang boleh diamalkan oleh semua masyarakat. Yang pertama, mengamalkan komunikasi yang beretika. Elakkan daripada menggunakan bahasa kasar, fitnah atau menyebarkan kebencian. Contohnya, jika kita tidak setuju dengan pandangan orang lain, kita boleh memberi komen dengan sopan tanpa menjatuhkan maruah orang tersebut. Seterusnya, saring maklumat sebelum berkongsi. Pastikan sumber itu sahih untuk mengelakkan penyebaran berita palsu, terutamanya yang melibatkan isu agama, kaum atau politik, lebih-lebih lagi di Malaysia ini. Ketiga, membina jaringan yang positif. Kita menggunakan media sosial untuk menyertai kumpulan atau komuniti yang memberi manfaat, seperti kumpulan yang berunsurkan pendidikan, motivasi atau kehidupan nyata dalam kumpulan Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Seterusnya, bagi generasi muda iaitu remaja, mereka haruslah mengawal masa penggunaan media sosial. Tetapkan had masa, misalnya 2 jam sehari, supaya kita tidak tertagih dan masih seimbang dengan kehidupan nyata. Dan akhir sekali, kita haruslah mengamalkan empati digital. Kita haruslah sebagai manusia, kita haruslah faham bahawa di sebalik setiap akaun ada manusia yang sebenar dan mempunyai perasaan. Jadi, fikir sebelum kita menaik. Kesimpulannya, media sosial boleh menjadi alat yang membina dan memudaratkan jika kita menjaga undang-undang, melindungi privasi dan berinteraksi dengan etika. Insya-Allah, media sosial akan menjadi platform yang bermanfaat dan bukan sesuatu ancaman. Itu saja daripada saya. Terima kasih Saudara Faiz. Perkongsian itu memberi panduan yang jelas bagaimana kita semua boleh menjadi pengguna digital yang bijak, sihat dan bertanggungjawab. Dari perspektif sosial dan psikologi, komunikasi digital memberi kesan besar kepada emosi, keyakinan diri dan hubungan sosial. Justru kita perlu bijak berkomunikasi secara positif dan menggunakan media digital dengan penuh tanggungjawab. Secara keseluruhannya, bijak berkomunikasi di era digital bermakna kita bukan sahaja cakap menggunakan teknologi. Bukan sahaja cakap menggunakan teknologi, tetapi juga beretika, berhemah, patuh undang-undang dan menjaga kesejahteraan diri serta orang lain. Semoga forum ini memberi manfaat kepada kita semua untuk membina masyarakat yang berdisiplin dan berhemah serta cerdik digital. Oleh itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua panel kita yang telah memberi perkongsian yang berharga dan para hadirin yang telah memberi perhatian sepenuhnya dalam forum ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar digital, berkarya global.